Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Hari ini satu topik yang panas akan kita ulaskan, yaitu kritikan pedas terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim oleh sebuah NGO di Sabah. Kata mereka, Anwar ini adalah pemimpin yang keliru, bingung-bingung. Tapi betulkah tidak? Atau ada sesuatu yang sebenarnya lebih besar sedang berlaku di sebalik semua ini? Mari kita bongkar satu persatu dan pastikan kamu semua dapat gambaran yang jelas. Jadi duduk rapat-rapat, jangan skip, sebab kita akan masuk ke dalam perbincangan yang bakal mencetuskan kontroversi. Baiklah, Sekretariat Gempur Rasuah Sabah baru-baru ini mengeluarkan kenyataan yang cukup mengejutkan. Mereka mendakwa bahwa Anwar Ibrahim seolah-olah sudah melupakan prinsipnya sendiri apabila memuji Ketua Menteri Sabah Haji Jinor yang kini terpalit dengan skandal rasuah. NGO ini mempertikaikan bagaimana seorang Perdana Menteri boleh mengabaikan isu besar seperti ini, sedangkan beliau sendiri pernah lantang bersuara tentang rasuah satu ketika dahulu. Benda ini bukanlah benda yang boleh dibuat main-main. Mereka kata mustahil bagi seseorang pemimpin negara tidak tahu tentang skandal yang melibatkan beberapa adun Sabah, speaker DUN, dan malah Ketua Menteri sendiri. Sebab kalau kamu ingat, sejak tahun lepas ada 9 video yang tersebar di media sosial yang mendedahkan perbualan tentang sogokan kepada beberapa adun sebagai pertukaran untuk mendapatkan lesen cari gali mineral. Skandal ini sedang disiasat oleh SPRM, tetapi NGO ini nampaknya tidak puas hati dengan reaksi Anwar yang seolah-olah membisu. Baiklah, coba kita pikir dahulu sekejap. Dulu, Anwar ini antara yang paling lantang mengkritik kes rasuah melibatkan bekas Ketua Menteri Sabah, Musa Aman. Ingat legikah kamu atau tidak? Anwar selalu menyerang pentadbiran Musa dengan pelbagai tuduhan salah guna kuasa dan juga ketirisan. Tapi sekarang NGO ini mendakwa bahwa Anwar yang sama ini dilihat bergambar mesra pula dengan Musa Aman di Istana Negara. Apa cerita nih? Takkan sudah berubah angin? Dan yang menarik, perkara ini berlaku hanya beberapa hari selepas Anwar dilaporkan memuji Haji Jinor karena dikatakan tenang dan sederhana di dalam menghadapi kemelut politik di Sabah. Nah, macam mana ini? NGO ini terus menggasak Anwar selepas itu, mengatakan bahwa Perdana Menteri itu telah menyimpang jauh daripada prinsip sifar toleransi terhadap rasuah. Lalu tidak lama selepas itu ada seorang pemimpin bersatu Sabah pun tampil dan mengatakan bahwa Anwar Ibrahim ini jelas mengamalkan double standard di dalam kes ini. Aduh, nah, apakah pendapat Anda semua tentang perkara ini? Adakah ini satu lagi bentuk hipokrasi politik atau ada strategi yang mungkin kita tidak nampak? Sebab kalau kita tengok sejarah politik, permainan sebegini bukanlah sesuatu yang baru. Tapi persoalan utama yang sekarang ini adalah adakah rakyat Sabah akan terus percaya kepada pemimpin yang dilihat memutarpelitkan prinsip mereka? Sebenarnya skandal ini bukanlah sesuatu yang baru. Video dan message WhatsApp yang bocor sejak November lalu telah pun mendedahkan perbualan antara beberapa adun dan pihak tertentu yang mendakwa mereka disogok untuk menyokong Haji J. Salah satu pendedahan paling panas ialah mengenai dakwaan Haji J mengeluarkan lesen kepada adun yang menyokongnya semasa krisis politik 2022. Tetapi Haji J menafikan semua ini dan mendakwa bahwa ia hanyalah konspirasi untuk menjatuhkan beliau.
Dan pada masa yang sama, yang ahli perniagaan yang membocorkan video tersebut pula dituduh sebagai sebahagian daripada kartel yang ingin memonopoli industri perlombongan di Sabah. Jadi siapa sebenarnya yang betul dan siapa sebenarnya yang salah? Bikin sakit kepala pula ini. Dan sekarang mari kita bincangkan beberapa isu besar yang timbul daripada kontroversi ini. Yang pertama, adakah pujian Anwar terhadap Hajiji ini bermakna beliau menyokong kepimpinan yang didakwa korup? Sebelum ini, Perdana Menteri kita ini kan cukup terkenal dengan pendirian yang sangat tegas terhadap rasuah. Tetapi di dalam kes ini pula, beliau memilih untuk tidak mengulas panjang tentang skandal yang sedang meletup di Sabah. Kenapa? Adakah ini faktor politik? Ataupun Anwar sebenarnya coba menjaga hubungan baik dengan Sabah demi kestabilan politik di peringkat persekutuan? Dan yang kedua, sejauh mana kita boleh percaya kepada SPRM dalam menyiasat kes-kes berprofil tinggi seperti ini? Ya, kita tahu yang SPRM ini sedang menjalankan siasatan. Tapi kita juga tahu bahwa dalam banyak kes sebelum ini ada campur tangan politik yang boleh mempengaruhi keputusan siasatan. Jadi adakah SPRM benar-benar bebas di dalam kes ini? Atau akan ada tangan gaib yang menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang bebas? Seterusnya yang ketiga, jika Anwar dan Pakatan Harapan benar-benar mengamalkan dui standard dalam menangani isu rasuah, apakah kesannya nanti kepada image mereka? Ingat, rakyat Malaysia ini terutamanya golongan yang muda sudah semakin celik politik. Mereka bukan mudah diperbodohkan dengan retorik politik kosong. Jadi jika Anwar dilihat tidak konsisten, adakah ini akan menghakis sokongan rakyat terhadap beliau? Dan yang keempat, apakah tindakan rakyat Sabah sendiri? Apa yang mereka boleh lakukan untuk memastikan pemimpin mereka semuanya bertanggung jawab? Sabah ini bukan sekali dua menghadapi isu seperti ini. Dari zaman Musa Aman, Syafiq Apdal, sampailah ke Hajiji. Isu rasuah sentiasa menjadi duri di dalam daging. Tapi apakah mekanisme yang ada untuk rakyat Sabah memastikan pemimpin mereka jujur dan berintegriti? Adakah mereka hanya boleh berharap pada pilihan raya? Atau mereka perlu lebih aktif dalam menuntut ketulusan dan juga accountability daripada kerajaan negeri? Semua ini adalah persoalan besar yang perlu kita renungkan. Ya, bukan sekadar isu kecil tentang seorang Perdana Menteri memuji seorang Ketua Menteri, tetapi ini adalah satu isu yang besar tentang integriti kepimpinan negara kita. Jadi kawan-kawan, sahabat semua, apakah pendapat kamu semua? Adakah Anwar Ibrahim benar-benar seorang pemimpin yang keliru seperti yang didakwa oleh NGO ini? Atau sebenarnya ini semua hanyalah permainan politik yang biasa berlaku? Baiklah, ruangan komen sentiasa terbuka. Sila utarakan pandangan serta ulaskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Sebelum menamatkan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe kepada channel ini untuk lebih banyak pendedahan dan analisis politik yang mendalam. Baiklah, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih semua.